Kami teruja. Kami sangat teruja. Saya sendiri sangat teruja. Tidak lama lagi kita akan dapat kembali ke rumah-rumah Allah di hampir seluruh dunia dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidup akan kembali normal. Tetapi dengan norma yang berbeza, subhanallah. Yang bermaksud kita akan dapat balik banyak benda yang kita telah lepaskan semasa lockdown atau masa-masa MCO. Tetapi pada masa yang sama, ia tidak akan sama. Same but different. Ia tidak akan betul-betul sama seperti dulu sebelum virus ini. Saudara-saudari, mohonlah keampunan Allah dengan kerap. Minta ampun kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah cukup untuk kita dan dia adalah yang terbaik dalam urusan kita. Ulangilah kerap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betapa berkatnya doa Nabi Yunus alaihi salam. Tidak ada yang layak disembah selain engkau, kemuliaan bagimu. Sesungguhnya aku dari orang yang zalim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita dan kurniakan kepada kami kebaikan. Memohon keampunan Allah sebenarnya satu usaha untuk mendapatkan keredaannya. Jadi salah satu cara yang cepat untuk memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk mencari keampunannya dan bertaubat kepadanya. Dan ketika Allah reda, ingat apa yang sedang berlaku kepada kamu bukanlah kerana azab dari Allah, tetapi hanya ujian. Dan kehidupan seperti yang saya katakan penuh dengan ujian. Jadi alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ramai antara kita sudah biasa menggunakan kaedah online. Bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga bekerja, belajar, menghulurkan tangan ke orang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita bertanggungjawab dengan cara kita menggunakan teknologi. Ramai orang telah menggunakan teknologi dengan cara yang sangat bertanggungjawab, tetapi malangnya ada beberapa yang telah menggunakannya untuk memperlihatkan diri mereka secara tidak bermoral. Itu bukannya tanda orang yang beriman. Anda boleh melakukan yang lebih baik daripada itu. Sebilangan saudara dan saudari telah mempamerkan badan mereka terlibat dalam adegan yang dianggap oleh Islam sebagai tidak bermoral. Tidak boleh diterima oleh Islam. Kaji semula hubungan anda dengan Allah. Kita boleh menghentikannya. Belum terlambat. Mari menjadi orang yang mempunyai akhlak dan nilai yang tinggi. Orang lain tidak perlu melihat anda dalam keadaan tidak berpakaian untuk tahu betapa cantiknya anda. Wa'udzubillah. Kita perlu faham, ketika Allah memberkati kamu dengan sesuatu, anggaplah ia sebagai nikmat dan patuh pada suruhan Allah. Tak usahlah melakukan perkara-perkara yang haram untuk meraihkan kurniaan Allah ke atas anda. Sekiranya Allah memberi anda sesuatu yang baik, jika Allah memberikan perkahwinan yang bahagia, jika Allah memberikan anda kebaikan, tidak ada keperluan untuk dipamerkan sekiranya pameran itu tidak diterima secara Islam. Atau untuk terlibat dalam sesuatu yang Islam menganggap tidak bermoral. Salah tu kalau nak show off untuk menunjukkan apa yang kamu ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kebaikan. Apabila Allah berbicara tentang persaingan sesama manusia, persaingan antara kita, dia selalu meminta kita untuk bersaing dalam perbuatan baik. Tidak pernah pula dalam perbuatan buruk. Malangnya, sebilangan daripada kita bertanding dalam perbuatan buruk, seolah-olah ada di antara kita yang berkata kepada yang lain, baiklah, jika aku buat benda ini, mari kita tengok siapa boleh buat yang lebih teruk. Dan apabila mereka buat lebih teruk, seperti pula mereka katakan, baiklah, aku akan tunjuk kau aku boleh buat lebih teruk lagi. Fikirkan sejenak perkara itu. Sekiranya itu berlaku, maka kita perlu melihat semula seperti yang saya katakan isu moral, isu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Islam tidak akan pernah berubah. Ingat, peraturan dan undang-undang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah berubah. Terpulang kepada kita untuk menggunakannya, untuk memastikan bahawa kita benar-benar telah menunaikannya dengan sebaik yang mungkin. Dan dengan cara itu, kita akan melindungi diri kita sendiri. Kita akan mendapat keredaan Allah. Bukankah kita katakan tadi ketika virus itu merebak bahawa hanya Allah sahaja, hanya Allah yang dapat menyembuhkan kita. Dia sahaja yang dapat mementeras virus ini. Oleh itu, mari kita bertaubat kepada Allah dengan kebaikan, berjaga sehingga kita benar-benar mendapat keredaannya. Maka kita akan mencapai ketenangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala reda kepada kita.